弟兄姐妹们，请坐。Ya, sungguh bersyukur melihat saudara bisa beribadah lagi dan ada orang-orang yang sudah lama hari ini bisa beribadah kembali di hadapan Tuhan. 我们真的很感恩，今天能够看到很多很久没有来的弟兄姐妹们，今天依然能够来聚会。 Saudara, kita akan merenungkan satu tema bertumbuh dalam anugerah. 今天我们要分享一个主题，就是在恩典里成长。 Nats tadi Efesus 4 ayat 11 sampai 16 sudah dibaca waktu kita baca bertanggapan. 刚才我们取杜局的已经突了刚才的经文。 Tapi nanti kita akan melihat lagi beberapa ayat penekanan dari khotbah ini. 讲到的过程中，我们会再读这些圣经。 Saudara, ada satu kali ada sepasang suami istri itu sedang berdiskusi di rumahnya. 有一次，一对夫妻在家里在讨论。 Ya, karena ada momen di mana sang suami itu menunjukkan sikap-sikap yang mulai berubah. 因为有时候她的丈夫一点态度已经改变了， Mulai lebih cepat tersinggung, 她的丈夫变成很快生气， lebih cepat marah dan emosional. 他也很操暴。 Dulu gampang diajak bercanda, tapi sekarang udah sedikit-sedikit gampang tersinggung. 以前还可以在家还可以聊天，可以开玩笑，但是现在呢，有点事就会造成他的一点错误。 Dan mulai agak sedikit ya kekanak-kanakan lah seperti itu. 有时候还有很多的孩子气。 Nah, sang istri mulai berkata kepada suaminya begini. 他的妻子开始跟她的丈夫这样说。 Pak, kamu kok sekarang kayaknya cepat tersinggung ya? 她说老公啊，我看到你现在呢，也很容易受伤的心灵。 Tahun ini rasanya kamu lebih cepat emosional katanya. 今年看起来你很容易操炮， Hati-hati loh Pak katanya. 你要小心。 Itu adalah gejala getting old katanya. 那是开始衰老的现象， Getting old, bertambah tua. 那就是已经开始老化了。 Suaminya kemudian mulai merenung sedikit. 她的丈夫呢开始默想一下， Dia berkata dalam hati, masa sih saya udah tua? 他说有可能吗？我已经开始老化了， Masa sih saya mulai menunjukkan reaksi-reaksi seperti itu? 我有可能吗？我已经发出这个老化的情况。 Ya, menanggapi sindiran istri, dia mulai tersentak dan ingin berbenah diri untuk lebih dewasa, lebih bertumbuh. 听到他这样，他的妻子这样讽刺他，他开始有一点反应，想要做好。 Jadi dalam bahasa Inggris itu ada getting old, ada growing up. 在英文里呢，有老化，也有成长的句子。 Rupanya banyak orang tidak siap kalau untuk menjadi lebih tua. 很多人呢，他们呢没有心理准备，做好一个老的现象。 Orang lebih senang dianggap masih tetap awet muda. 他们呢很欢迎人家说还是很年轻。 Kalau dianggap lebih tua tuh rasanya gimana gitu ya? 如果人家帮他看成老化了，觉得有一点怎么不敢？ Kalau masih dianggap masih muda, wah itu rasanya lebih menyenangkan. 如果人家看他还是年轻，觉得有点很舒畅。 Jadi orang tidak siap dan tidak ingin dianggap lebih tua. 很多人他们没有准备做好老人。 Waktu kecil cepat-cepat pengen dewasa. 我们小的时候希望快快长大， Waktu dewasa nggak mau buru-buru jadi tua. 但是我们成长的时候呢，我们就慢慢不想变老。 Berarti ada sesuatu ya kalau sudah menjadi tua ya. 因为变老呢，其实有一点不好的情 Ya, 况。 sesuatu yang orang ingin hindari gitu ya. 人家呢尽量去避免。 Jadi getting old memang ada sebuah istilah untuk menunjukkan orang makin bertambah tua gitu. 老化这一情况就是一个人慢慢的变老。 Dan memang setiap orang pasti setiap hari, setiap bulan, setiap tahun makin tua. 但是每个人每天都会经过这样的情况，每天一天变老。 Itu sebuah proses yang memang otomatis orang akan menjadi tua. 这个过程流程我们一定要走了。 Tapi sayangnya banyak orang bertambah tua, tapi tanpa bertumbuh. 但是很遗憾，很多人呢，他们变老，但是没有成长。 Sudah sangat tragis bukan? Orang hanya bertambah tua tapi tidak bertumbuh. 那是很悲哀的。一个人他们
年纪加大，但是没有成长， maka sifat yang ditunjukkan pasti kekanak-kanakan. 所以他们会表现出这个很孩子气的脾气。 Tapi kalau dia bertambah tua dan juga bertumbuh, maka dia akan menunjukkan seorang pribadi yang penuh dengan bijaksana. 如果呢，他们慢慢的变老，他们会成长呢，会变成一个性格很好的人。 Saudara, kita tidak bisa melawan proses getting old itu, bertambah tua itu. 我们不能够抵抗这个变老的现象。 Tanpa berbuat apa-apa, kita akan cenderung menjadi tua. 我们不需要做什么，自然的都会变老。 Tapi kita harus berbuat apa-apa untuk kita terus growing up, bertumbuh. 但是我们一直要努力，我们要成长。 Paulus menggambarkan manusia jasmania kita tuh semakin merosot. 保罗说，我们的肉体每天会衰退， Ini proses alami yang semakin merosot dari tahun ke tahun. 这是自然的现象，每个人都会有变化衰退。 Tapi dia tidak berhenti sampai manusia jasmani kita merosot kan? 但是不会叫我们的肉体堕落。 Dia berkata manusia rohani kita harus makin meningkat. 但是我们作为一个人格，我们要一直增长， Itulah pertumbuhan yang Tuhan mau. 这就是神要我们的成长。 Kita memang ada di dalam proses yang akan bertambah tua. 我们其实是在一个衰退变老的现象， Tapi kita harus berbuat sesuatu untuk kita terus boleh meningkat. 但是我们要一直努力，叫我们成长，能够 Untuk bertumbuh, saudara. 让我们能够一直成长。 Kita nggak bisa diam saja. 我们不能够慢慢的等待， Jadi tua sendirinya bisa, tapi bertumbuh tidak bisa dengan sendirinya. 我们自然的会变老，但是我们成长呢不能够，我们要努力 Dan bertumbuh ke atas meningkat ini adalah kehendak Tuhan bagi semua orang-orang percaya. 我们要努力争取一直在向上增长。 Saudara, kalau kita perhatikan 如果我们注意， ya, di Efesus 4 ayat 13 ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. 在以弗所书4章13节，就是神要我们做。 Paulus mengatakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 这等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。 Saudara, hari ini kalau orang ditanya soal pertumbuhan jemaat, pertumbuhan rohani, 如果今天我们问起教会的增长，还有我们灵性的增长， hampir semua orang bahas soal jumlah, 每个人又会想到就是量。 soal aset gereja, 我们说到教会的soal banyaknya program aktivitas di gereja. 我们说到教会的活动，教会的一些增长。 Tetapi kalau ketika Alkitab bicara soal pertumbuhan, 但是圣经如果说到成长， tidak bicara soal yang seperti yang tadi. 不是像现在我们说的量， Ini bicara kualitas rohani dari setiap orang percaya. 这说的我们是质料，一个正常心灵正常的质料。 Transformasi yang dialami oleh setiap orang masing-masing dalam proses hidupnya. 每个人在过程中一个改变的转变。 Apakah menunjukkan ada kedewasaan, ada tanda-tanda pertumbuhan sebagai murid-murid Tuhan? 我们作为神的子女，是不是有一个成长的表现？ Untuk mencapai standar kepenuhan seperti Kristus itu. 像基督要的那个标准。 Saudara, Tuhan mau kita semakin hari itu semakin tanpa cacat rohani. 神要我们每天活得没有瑕疵， Makin dipenuhi dengan kebenaran, kasih dan kebaikan Tuhan. 让神的好、神的爱更充满我们。 Iman dan pengetahuan kita makin utuh tentang Kristus, makin benar di hadapan Tuhan. 我们对神的信心还有爱会更加多。 Saudara, akan sangat mengkhawatirkan kalau orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan. 一个基督徒如果没有成长，那是很值得我们担心的事。 Pertumbuhan ke arah yang benar, ke arah yang sehat. 让我们向好的方面、健康的方面成长。 Ini sama seperti kita mengkhawatirkan anak kecil kita di rumah yang tidak bertumbuh dengan baik. 就像我们在孩子养一个不能够成长的孩子， Sudah, anak kecil dinilai pertumbuhannya dari mana?
我们量一个孩子的成长，从那个角度去量。 Kalau kita bawa ke dokter atau kita bawa ke imunisasi, mereka selalu ditimbang badannya. 如果我们把他带到医院要打疫苗的时候，医院会称他。 Salah satu indikatornya ada berat badannya ini sesuai, masih dalam batas yang normal. 如果他成长，就他的体重会一直增长，在两的方面发展。 Kalau dia terlalu kurus, 如果他长得太瘦了， ini ada masalah pasti. 就有问题。 Ya, maka orang tua nggak buru-buru kasih makan yang banyak. 所以说家长的会快快的给他吃多一点。 Kalau dia nggak mau makan, kasih vitamin tambah nafsu makan. 如果他不吃呢，我们会给他维生素，叫他增长他的食欲， Supaya berat badannya naik. 使到他的体重能够提高。 Kasih susu yang banyak 给他很多的奶， supaya tambah gemuk. 叫他能够长得更胖。 Lama-lama bisa kebablasan malah jadi gemuk gitu. 久来久去会变会长得肥了。 Beberapa anak muda bercanda, badan mereka sekarang gemuk sebesar ini karena dulu dikasih vitamin nafsu makan katanya. 有几个年轻人，他们怨他的父母，他说我现在体重很肥，因为做母亲的以前一直给他吃。 Jadi mereka komplain ya, gara-gara dulu sih saya sebenarnya nggak segemuk ini, gara-gara nafsu makan jadi saya sekarang sebesar ini. 他说就是因为我以前的食欲不好，所以母亲一直给他吃，所以现在吃到发肥了。 Tetapi kalau orang terlalu gemuk ya, anak terlalu gemuk sampai obesitas itu juga bukan tanda yang sehat kan? 如果这个人长得太肥了、太胖了，那也不好。 Jadi ada tanda-tanda yang cukup ideal untuk mengatakan orang ini bertumbuh dengan sehat. 所以一个人说他健康，有个标准的身材。 Di dalam kerohanian saudara, pertumbuhan yang sehat itu harus ditandai dengan kedewasaan. 在我们灵性上的增长，我们是用一个成长的横度去量。 Di ayat 13 dikatakan kedewasaan yang penuh, tingkat pertumbuhan yang penuh seperti Kristus. 13节讲到了我们的增长像神的儿子长大成满。 Jadi Kristus itu adalah standar kedewasaan kita tuh. 基督是我们成长的那个标准。 Jadi setiap kita harus bertumbuh mencapai target sasaran ke arah Kristus itu. 我们每个人都向我的目标那边成长，跟他一样。 Segala hal dalam diri kita harus bertumbuh ke arah memang yang mencapai target kedewasaan seperti Kristus. 我们全部身体、思想都要按照那个目标成长。 Saudara Paulus mau menjelaskan arti dewasa ini dengan lebih kuat. 保罗要解释这个成长一个用更深的方法， Dengan dia membandingkan tuh dengan kata bayi. 所以他用一个鱼海的句子来比较。 Saudara, saya yakin kita bisa membedakan bayi, anak-anak atau orang dewasa. 我们可以用个鱼海跟成年人来比较， Mereka punya kualitas yang berbeda. 他们有不同的数字。 Ya. Di ayat 14, 在14节， sehingga kamu bukan lagi anak-anak, di situ dikatakan yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。 Dalam bahasa Indonesia di situ ditulis anak-anak. 在印尼文写着是小孩， Ya. Dalam bahasa Yunani, bahasa Inggris itu anak bayi sebenarnya. 在印尼文还是希腊文说的，那是鱼海。 Memang semua kita itu memulai perjalanan rohani kita dalam iman itu mulai dari bayi rohani. 其实我们在成长的过程，从一开始就是从鱼海的圣灵。 Tetapi dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita tidak boleh lagi ada dalam posisi seperti bayi terus. 但是我们跟从主的脚步，我们过程中我们不可以一直像小孩子。 Posisi bayi, anak-anak ini posisi yang masih labil sekali. 做一个小孩子，他们是很容易摇动， Mereka tidak mempunyai kekuatan yang cukup. 他们没有足够的能力， Ya. Mereka butuh akar yang belum punya akar yang dalam. 他们没有一个很深的根， Tidak ada stabilitas yang stabil di dalam diri anak-anak itu. 他们还没有一个固定的情况， Maka mereka bisa dipengaruhi, 所以他们很容易受到影响， bisa dibujuk untuk berubah arah itu masih bisa. 他们会被诱惑摇动。 Jadi kalau jemaat tidak bertumbuh, mereka akan seperti anak-anak yang muda untuk diberikan pengaruh itu. 如果教会的弟兄姐妹们没有成长，就会
给各样的影响到。 Maka kenapa kita mendidik anak itu memberikan pengaruh yang baik itu mulai dari kecil. 所以一个小孩子，我们要影响他，这是从他小的时候。 Karena ini memang masa-masa mereka itu masih bisa dibentuk. 那时候他们还能够成长，可以改变的情况。 Tapi kalau orang sudah dewasa, mereka harus mempunyai akar, menunjukkan akar yang kuat, yang kokoh. 一个成年人，他要有一个很深的根，有个固定的稳定的性情。 Kalau kita masih baik sampai hari ini, 如果到今天我们还是个小孩 atau 子， masih anak-anak rohani, 或者我们还是一个遗骸，圣灵上遗骸， kita itu bisa diibaratkan seperti bangunan di atas pasir. 我们呢就好比在沙滩上建筑的房子， Pasti habis disapu oleh badai-badai kehidupan. 沙会被水冲走。 Sudah Paulus mengingatkan kita bahwa salah satu musuh di dalam pertumbuhan adalah ajaran yang salah. 保罗提醒我们，一个不好的现象就是异端的风， Ajaran yang palsu yang diterima. 就是我们那个诡诈的教导。 Maka dia menyinggung di situ ada rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 所以他这里提到有异教之风扰动异端影响教徒。 Sudah ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan rohani. 这对我们灵性的生长是很危险的， Karena kita harus bertumbuh ke arah Kristus bukan kedewasaan ke sana. 因为我们要一致向主耶稣的标准那边成长。 Tapi kalau kita masih baik, kita itu bisa dibelokkan ke arah yang salah. 如果我们还是遗骸的时候，我们会被他们带 Kita 到 bisa 异 mendapat 端， pengaruh buruk dan akhirnya kita kehilangan arah yang benar. 我们会受到不好的影响。 Tapi kalau sudah bertumbuh dewasa, sudah tidak akan mudah untuk digoyahkan. 但是如果我们已经成长了，我们不容易被摇动。 Saudara, cara kerja guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat ini sangat-sangat licik. 这些异教的教师，他们教导用很不良的方法。 Saudara, kata licik di situ, di sini, 这里说的诡诈的， itu dipakai, kata itu dipakai di dalam permainan dadu, di dalam perjudian. 其实这个意思表达呢，就像我们在赌博用的那个四方的盒子那边比例的。 Saudara, orang yang berjudi, bermain dadu ini sangat lihai. 而他们在赌博的、赌馆的，他们很容易操作自己。 Saya waktu SD pernah tertipu ini, saudara. 我在小学的时候被这些玩意骗过， Kelihatannya gampang ditebak. 看起来我们很容易猜测。 Awal-awalnya memang dia kasih kita keberuntungan. 从开始他会给我们一点小利， Tapi lama-lama itu kan kita jadi ketagihan dan dia tipu kita waktu kita sudah mempertaruhkan nilai yang besar. 我们越玩越感兴趣，所以我们就下了更大的赌注。 Mereka siap melakukan apa saja, saudara, untuk bisa membawa atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil. 他们会操作一切的方法，能够得到利益。 Mereka bisa memanipulasi yang benar menjadi salah. 他们会诡计把一个真的变成坏的。 Dan mereka bisa menggunakan segala metode untuk bisa menyesatkan anak-anak Tuhan. 他们会用一些诡诈的、欺骗的方法来迷惑孩子。 Saudara, hari ini di tengah-tengah kita di dunia digital media itu banyak bangkit ajaran-ajaran sesat. 我们现在面对的事件很多，网络的有很多异教不良的教导。 Saudara, kita harus berhati-hati waktu kita mendengar. 我们听到的时候，我们要特别的小心。 Untuk bisa menilai benar salah, kita perlu kedewasaan di situ. 我们要分辨那个好坏，我们要有一个成长，有个健康的心理。 Kalau kita dewasa rohani, kita akan bisa punya kepekaan, oh ini salah. 因为如果我们心灵能有成长，我们可以知道那是。 Tapi kalau tidak, saudara akan telan-telan saja semua itu. 但是如果我们没有这样能够分辨好坏的， Bayi mungkin bisa dipengaruhi. 一个遗骸可能受到影响。 Tapi saudara kalau sudah mempunyai kedewasaan di dalam Kristus, sudah tidak mudah dipengaruhi. 但是如果我们在基督里已经扎根了，我们就不会受到影响。 Oleh sebab itu kita perlu untuk lebih dewasa lagi. 所以我们要以这成长变成成年， Lebih bertumbuh lagi. 我们要更大的成 Ini 长。 kehendak Tuhan bagi gereja. 这就是神的
Ini Tuhan tetapkan bagi kita semua. 神已经规定了我们要这样 Tuhan 做， merancang semuanya ini untuk kita. 神已经预备了这些。 Dia bukan hanya menetapkan, merancangkan bagi kita, 他不但是已经定了，他也为我们预备了， tapi dia juga memberi anugerah untuk kita bisa bertumbuh di situ. 他也给我们恩赐，让我们能够在其中成 Saudara, ada 长。 dua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di sini. 我们看有2个神给我们的恩赐， Yang pertama, Allah memberikan sumber daya yang cukup memadai bagi pertumbuhan 第一 kita. 神给我们足够的原因。 Di ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi maupun baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 第11节告诉我们，他所治的有圣徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。 Mereka ini orang-orang yang diberikan Tuhan di dalam gereja, di tengah-tengah umat Tuhan. 这些人就是神在教会预备来教我们的， Mereka ada untuk memperlengkapi semua jemaat 他们来充沛教会的圣徒， bagi pekerjaan pelayanan, 使到侍奉的事能够顺利成长， bagi pertumbuhan tubuh Kristus. 叫基督的身体能够成长。 Saudara, mereka memperlengkapi dengan apa? 他们用什么来充沛我们？ Kau lihat tugas-tugas mereka ini tidak jauh dari firman Tuhan. 我们看他们的责任从圣经离不远， Mereka terus memberikan makanan berupa firman Tuhan yang sehat. 他们一致用圣灵的粮食给圣徒。 Di tengah-tengah banyak ajaran sesat di tengah-tengah jemaat Efesus, Paulus ingin semua peran-peran ini bisa dilakukan di tengah-tengah gereja ini. 在以弗所那个寓教摇动教导的方面，他尽力使圣徒能够有一个良好的发展。 Firman Tuhan yang benar, yang sehat akan memberikan pertumbuhan yang sehat bagi rohani semua jemaat Tuhan. 健康良好的圣经会神的话会给我们成长。 Maka orang-orang ini diberikan untuk memperlengkapi para pelayan Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. 所以这些人就是神预备来充实我们的。 Ya. Sudah sama seperti kalau kita ingin bisa mempunyai tenaga untuk bisa bekerja, kita perlu makanan yang sehat. 就如如果我们工作，我们需要有个良好的食物。 Sudah di dalam masa pandemi ini, 在这个疫情当中， tekal firman Tuhan sangat terbatas diberitakan. 神的话很有限的传给我们。 Kita bersyukur gereja kita masih terus berusaha untuk memberikan firman kepada saudara. 我们很感恩，因为我们的教会还是一直可以传讲神的话。 Dengan usaha yang sangat-sangat ingin maksimal, 我们用了最大的努力， para hamba-hamba Tuhan mempersiapkan firman untuk disampaikan. 我们准备了神的话要传讲给弟兄们。 Bahkan kami terus belajar untuk mengupgrade diri kami di dalam bagaimana menyampaikan firman Tuhan. 真是神的仆人一直在充沛自己，使到圣徒能得到益处。 Dari cara berkhotbah yang panjang seperti hari ini, 30 menitan, 40 menit, 就好像传道的时间30分钟， sampai harus belajar berkhotbah dalam 5 menit misalnya. 传道人要学到能够在5分钟内把福音传下。 Lalu kita kirim ke grup jemaat-jemaat waktu itu. 然后我们分发给弟兄姐妹们。 Dirasa 5 menit panjang nggak ya buat jemaat mendengar setiap hari? 会在想5分钟对家里的弟兄姐妹们会不会太长？ Lalu berusaha dipotong lagi menjadi 1 menit lebih. 我们又在减少， Ya. 想尽办法减到1分钟， Saudara, itu seperti khotbah mini gitu ya. 就好像一个很小型的讲道。 Khotbah panjang 30-40 menit, ada khotbah singkat 5 menit, ada khotbah lebih pendek lagi, lebih singkat lagi 1 menit. 有30分钟的讲道，有5分钟的，到变成1分钟的讲道。 Kami ingin di tengah-tengah situasi pandemi pun iman rohani jemaat mendapat makanan yang baik. 传道需要在疫情中，圣徒能够得到良好的神的话语的食 Untuk 物， terus memperlengkapi saudara-saudara untuk bisa melayani Tuhan. 使到弟兄姐妹们能够继续能够侍奉神。 Melayani pekerjaan pelayanan di situ dikatakan. 我们现在说到的是，我们要侍奉神的工作。 Saudara, kata pelayanan di situ, 我们这里说到的服侍， ya jangan pikir itu mulai dari kata dipakai dari kata diakonia. 这里的
的原转是diakonia， atau pelayanan meja. 就是我们在桌子上的服务， Lebih luas dari pengertian pelayanan kita hari ini tentang diakonia. 比我们今天的福利说的更广。 Ini pelayanan seorang diaken. 就是一个神的仆人的工作。 Dari sekitar 60-an kali kata ini muncul dalam perjanjian baru. 在新约里有几十个说到这个经文， Hampir 70% kata ini menunjuk kepada pelayanan untuk kebutuhan jemaat. 可以说70%的意思是表达到要服侍圣徒。 Jadi kita harus berhenti bahwa pelayanan diaken itu adalah pelayanan soal program. 所以我们可以说，执事们的服侍是服侍教会的。 Kita harus berhenti berpikir pelayanan diaken itu adalah pelayanan kepada aktivitas gereja. 我们要停止想，因为我们服侍是做神的教会的活动。 Pelayanan mereka adalah pelayanan yang menjawab kebutuhan jemaat. 我们说的这个服侍是服侍教会的圣徒， Untuk membangun tubuh Kristus. 能够建长基督的身体。 Untuk melayani jiwa-jiwa. 我们要服侍灵魂， Dan inilah pelayanan diakonia yang dimaksud di sini. 这就是圣经上所说的福利的夫 Jadi 妇。 diaken yang dikatakan ini adalah di dalam Timotius juga disebut syarat-syaratnya. Ini adalah rekan kerja dari rasul, dari pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk bersama-sama melayani Tuhan. 提摩太书所讲的执事也说的，他们是神的仆人、同工人，要服侍教会的圣徒。 Di gereja memang ada kategori hamba-hamba Tuhan. 在教会里确实有神的仆人， Tapi ada kategori ini, diakonos, pelayan-pelayan meja. 也有其他服侍桌子上服侍的执事。 Kalau di kita juga masih ada pengurus-pengurus yang kemarin baru ditahbiskan, diteguhkan. 甚至在我们的教会里也有很多干事，就是我们上个礼拜 Ada guru-guru sekolah minggu, pengajar-pengajar. 也还有主日学的老师教导， Semua ini adalah anugerah Tuhan bagi gereja. 这些都是神的恩赐给我们的教会， Untuk membangun tubuh Kristus. 是到来成长主的身体。 Oh, saudara, kita harus bersyukur untuk keberadaan mereka ini, bukan? 我们要为这些神预备给我们的人感恩， Orang-orang yang Tuhan panggil. 神所召唤的人， Orang yang meresponi anugerah Tuhan. 他们对神的召唤起了一个反 Dan 应， mereka ada di tengah-tengah sebagai bentuk anugerah Tuhan bagi kita untuk bertumbuh. 他们在我们中间作为我们的祝福，能够成长主的身体。 Jadi mari kita menghargai, menghormati apa yang Tuhan berikan ini. 让我们能够感恩为这些神为我们预备的， Karena mereka ada bukan untuk program. 因为他们不是为了我们这个年中的计划， Tapi untuk membantu kita bertumbuh. 他们帮助我们在灵性上的成长， Mencapai kedewasaan seperti Kristus. 让我们能够在神定下的目标成长。 Sudah anugerah Tuhan yang lain. 神给我们另外的恩赐， Allah memberi anugerah kepada karunia kepada setiap orang percaya. 神给我们每个人都有恩赐。 Sudah di pasal 4 ayat 7 di situ dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. 以父所说第4章第7节，神告诉我们，我们个人蒙恩都是照基督所量给个人的恩赐。 Allah bukan hanya mempersiapkan orang-orang yang seperti tadi di awal tadi. 主不单为我们预配刚才我们所说的人， Allah juga memberikan kepada kita karunia dikatakan. 神也给我们恩赐。 Sudah kasih karunia di situ bukan dalam konteks arti keselamatan, tapi kalau kita perhatikan konteks itu bisa merujuk kepada karunia untuk melayani. 这里说的不是我们救赎的，这是我们说的恩赐。 Ya, karunia kepada setiap orang percaya untuk melayani Tuhan. 神是给每个人都有恩赐来服侍神， Dan setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda. 我们每个人都有不同的恩赐， Supaya kita bisa menjalankan seluruh pelayanan ini, mengerjakan semuanya ini untuk saling membantu di dalam pertumbuhan. 让我们能够来服侍神的教会，让一切能够良好进行。 Saudara perhatikan ayat 16. 我们再看16节。 Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar
pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. 全身都靠他联合的合适，百解各按各职，照着个体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。 Jadi akan ada kata-kata pekerjaan tiap-tiap anggota. 这里又说到每个人身体的工作， Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas ya. 在英文可能会 Ya, 更清楚。 ketika semua bagian itu bekerja properly, tepat. 全部身体两个的合适， maka terjadi pertumbuhan. 所以能够有成长。 Jadi ini menegaskan kepada kita, 这里给我们一个提示， kalau setiap kita itu bekerja dengan baik, maksudnya melayani dengan baik, semua akan bertumbuh. 如果我们每个人都能有良好的成长，我们都有良好的侍奉，教会会有一个复兴。 Jika semua aktif, bukan hanya saudara yang bertumbuh, tapi sudah mempertumbuhkan semua tubuh 如 Kristus. 果我们每个人成长，不是自己成长，教会会有复兴。 Dan itu dimulai dari pertumbuhan pribadi. 这要从我们自己先开始成长， Keaktifan kita melibatkan diri melayani. 我们要积极的来侍奉， Baru semua anggota, semua bagian ini akan bertumbuh bersama-sama. 能够让到全部每个个人的职位能够成长。 Saudara, ini kedewasaan sebuah gereja yang ditentukan oleh kedewasaan setiap anggota-anggota. 每个教会的成长都受到教徒的成长的影响。 Saudara, kalau kita hanya datang ke gereja menjadi konsumen, 如果我们来到教会只领受者， konsumen dari program, konsumen dari aktivitas gereja, 我们为教会的活动、教会的次列作为一个我们 tanpa kita 领受者， aktif di dalamnya, 我们没有参与在其中， saudara, kita tidak dewasa namanya. 我们没有个健康的成长， Karena kita hanya konsumen, 我们只有个领受者， penikmat dan pemakai. 我们只是受用使用， Dan saudara, kita tidak bertumbuh sehat artinya. 我们不能够有个健康的成长。 Kalau banyak jemaat seperti ini kondisinya, 如果大部分的圣徒都是像这样的情 maka itu 况， akan mempengaruhi bagian yang lain lagi. 我们会影响别人各方面的。 Dan akhirnya saudara bukan dipakai oleh Tuhan justru. 后来我们不是陪神使用， Minggu lalu Musa Felix bilang dipakai sebagai batu hidup. 牧师菲利上个身体说到的，叫我们活的事。 Kita itu seperti satu-satu batu hidup itu. 我们每个人就像一个灵活的石头。 Tapi kalau kita tidak mau dipakai, kita hanya menjadi konsumen saja, 如果我们不要配使用，我们只有领受者， bangunan itu tidak akan tersusun dengan baik. 一个一个建筑物，它不能够建起来。 Kita bukan jadi batu hidup, tapi kita jadi batu sandungan bagi yang lain. 我们不但成为活石，我们成了别人的绊脚石。 Tubuh Kristus semua ini akan tersusun dengan indah, rapi, kalau semua itu bergerak sama dan bertumbuh bersama-sama. 神的身体会建立的良好，如果每个人我们都有参与在其中的活动， Ini kunci pertumbuhan gereja, saudara. 这就是教会生长的秘诀。 Semua bekerja, 每个人都要工作， semua aktif melayani, 每个人要激情的侍奉， semua akan bertumbuh. 每个人都会有成长。 Semua akan memperlihatkan keindahan. 我们每个人会表达出我们的美好。 Saudara bertumbuh, saya juga bertumbuh. 弟兄姐妹们成长，我自己也成长。 Oh, ini sudah Tuhan rancangkan. 这就是神为我们预备的， Maka dia memberi ada orang-orang yang mengajar saudara. 所以他给我们提供了很多教师， Tapi dia juga memberi saudara karunia untuk itu melayani Tuhan. 他也给我们恩赐能够侍奉他。 Ini anugerah yang sudah cukup untuk bagi kita bertumbuh. 这些恩赐足够我们来侍奉他， Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan 我们要感恩， yang menyediakan anugerahnya bagi kita ini. 给我们预备了这些恩赐。 Maka pertanyaannya adalah saudara, 一个我们值得提问： adakah kita memakai anugerah Tuhan ini untuk kita bertumbuh? 我们是否已经用神给我们的恩赐来成长？ Sejauh mana kita sudah bertumbuh dari tahun-tahun lalu yang sudah kita lalui? 我们一年过一年，我们有什么样的成长？ Saya yakin tidak semua dari kita masih bayi, ya.
我承认我们之间不是每个人都是遗骸。 Di dalam masa pandemi saya yakin ada orang-orang juga bertumbuh ketika mereka konsisten melibatkan diri. 我看到在疫情中也有很多人成长，他们参与在教会的侍奉。 Tapi yang pasti adalah kita tidak boleh berhenti untuk bertumbuh. 但是我们不可以停止成长。 Meskipun kondisi kita tahu apakah kurang kondusif atau tidak, kita tetap harus bertumbuh. 我们不知道我们面对的情况会更好还是 Jangan biarkan situasi pandemi ini mempengaruhi pertumbuhan kita dan keaktifan kita melayani Tuhan. 不要让疫情来控制我们，影响到我们的侍奉。 Jangan biarkan dari dalam diri kita juga menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh. 我们自己的内心的老我也不要限制我们的侍奉。 Saudara, saya kira faktor paling besar di dalam diri kita. 我们最大的原因是在我们的内心， Karena situasi masih bisa kita hadapi dan kita atasi dengan 因 baik. 为外面的情况我们还可以控制。 Faktor terbesar ada dalam diri kita. 我们最重要的点只是在我们里面， Kedagingan kita yang enggan untuk bergerak. 我们肉体懒得去活动， Kemalasan kita yang terus kita pertahankan dan pelihara. 我们一直保持我们的懒惰的心。 Zona nyaman yang kita terus mau dilayani bukan untuk melayani. 我们舒畅的，我们要接受人的服侍， Sikap yang tidak sedia bayar harga dan berkorban di dalam pelayanan. 所以我们不要付出代价来服侍神， Yang tidak ingin memikirkan kepentingan tubuh Kristus. 我们也不要想基督的身体。 Ini mindset pikiran dalam diri kita yang menghambat kita, saudara. 这就是我们内心想法来限制了我们。 Jika kita tahu kehendak Tuhan untuk kita bertumbuh hari ini, 如果我们知道神的旨意是要我们成长， saudara berikan dirimu 让我们能够把自己献上， supaya makin bertumbuh dan bertumbuh lagi. 让我们能够每天更成长，更成长。 Jangan sia-siakan waktu terus berlalu. 我们不要浪费神给我们的时间。 Kita baru mulai awal tahun ini. 从这新一年的开始， Mulai dengan terbaik. 我们要把最 Mulai 良 untuk 好的， memberi diri. 我们把自己献上。 Pekerjaan di dalam gereja sekecil apapun itu pelayanan bagi Tuhan. 教会的侍奉最微小的，这也是有 Saya 效 yakin。saudara semua orang bisa melakukannya. 我相信弟兄姐妹们每个人都能够做到， Bukan tidak ada kemampuan. 不是没有能力， Yang ada adalah ketidakmauan. 我们有的是我们不要， Karena kita mungkin dididik dunia ini bermental konsumen. 因为我们已经被世界的教导，我们只有领受者， Kita bukan jadi penonton, tapi kita adalah pekerja di dalam gereja Tuhan. 我们不是作为一个旁观者，我们要参与活动。 Saudara, mari kita berubah di tahun ini. 让我们在新的一年，我们来有个改变， Growing up ini harus terjadi di dalam diri kita. 我们要有个良好成长的。 Growing up bertumbuh ini bukan hanya untuk anak kecil, 成长不是一个小孩子是要成长， bukan hanya untuk anak muda, 不是年轻人， tapi untuk segala usia. 是每一个年代、每个年龄的人。 Karena pertumbuhan tidak dibatasi usia. 因为成长不受到年龄的限制， Menjadi tua itu pasti terjadi. 我们变老那是自然的现象， Untuk bertumbuh harus diusahakan. 但是我们成长需要努力， Biar kita terus boleh bertumbuh. 让我们能够接受到神给我们的成 Mengejar 长， pertumbuhan itu untuk membangun diri kita lebih dewasa lagi. 让我们追求那个成长，让我们活得更完整。 Ayat penutup bagi kita 1 Petrus 4 ayat 10. 接下去我们最后的经文是： Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。 Mari kita berdoa. 我们祷告。